Untuk makluman kepada para hadirin yang KPPB merevolusikan pendidikan di peta dunia diangkat sebagai tema dalam Showcase Maya KPPB kali ini bagi melestarikan kecemerlangan pendidikan pelajar di Institut Pendidikan Guru dan seterusnya membina perkembangan estetika pelajar ke arah pemupukan daya imajinasi, kreatif, bakat dan apresiasi. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita memulakan sesi pembentangan selari pada hari ini, suka pihak kami untuk umumkan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh para peserta sepanjang program ini berlangsung. Baiklah, video sesi pembentangan akan dimainkan selama 10 minit sahaja. Selepas sesi pembentangan, sesi maklum balas peserta bersama task force akan dijalankan juga dalam masa 10 minit. Lonceng pertama akan dibunyikan pada minit yang ke-8, manakala lonceng yang kedua akan dibunyikan pada minit yang ke-10 yang menunjukkan sesi bersama task force telah berakhir. Peserta perlu meneliti mikrofon anda agar berada dalam keadaan yang baik bagi mengelakkan diri daripada berlakunya sembarang gangguan. Peserta juga dikehendaki untuk mengelakkan diri daripada melakukan provokasi yang menyentuh isu-isu sensitif dalam masyarakat sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Oleh itu, pihak penganjur berharap agar para peserta dapat memberikan kerjasama dan komitmen yang baik sepanjang sesi pembentangan selari ini berlangsung. Baiklah, sesi pembentangan selari akan dimulakan dengan pembentangan KPPB dari peserta Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak yang diwakili oleh Saudari Aina Mariam binti Rusli dan Saudari Siti Osama Diana binti Muhammad Sayuti yang merupakan pelajar PISMP Pendidikan Islam ambilan Jun 2020 yang membawa idea utama iaitu pembelajaran visual pendidikan bermakna di bawah bimbingan pensyarah Encik Muhaimi bin Suhaili, Dr. Haja Noraini binti Omar dan Ustazah Dirana binti Mursyidi. Tanpa membuang masa, dipersilakan kumpulan yang pertama untuk mempersembahkan pembentangannya. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, boleh nampak ke video yang saya tunjukkan ni? Boleh. Okey, jadi saya mulakanlah kami punya video pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini kami daripada IPG Kampus Tun Abdul Razak akan membentangkan kami punya pengalaman untuk showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Kami daripada PISMP ambilan Jun 2020 Pendidikan Islam semester yang kelima. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama saya sendiri Aina Mariam binti Rusli dan yang kedua Siti Osama Diana binti Muhammad Sayuti. Sebagai pengenalan, kursus yang dilaksanakan secara interdisiplinari yang pertama adalah PIMK 063 Pedagogi Pendidikan Islam 1 Akidah dan Sirah. Kejap ya, saya tukar video lah kalau cepat sangat. Kejap
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini kami daripada kami daripada IPG Kampus Tun Abdul Razak akan membentangkan kami punya pengalaman untuk showcase kapasiti pedagogi pembelajaran beronline KPPP. Kami daripada PISMP ambil laju 2020 Pendidikan Islam semester yang kelima. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang pedagogi pembelajaran Maaf, video tadi tak boleh mainkan, so saya mainkan yang laju tadilah. Minta maaf ya. yang membimbing kami adalah Puan Diarana binti Mursyidi dan Dr. Nuraini binti Omar. Dan yang kedua, khusus yang kedua, PMMP 318 UI, Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, abad ke-21 elektif yang dibimbing oleh Encik Mohini bin Sabili. Kedua, khusus yang kedua, PMMP 318 UI, Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, abad ke-21 elektif yang dibimbing oleh Encik Mohini bin Sabili. Seterusnya, kita beralih kepada hasil pembelajaran kursus CLO untuk subjek Pedagogi Pendidikan Islam 1 Akidah dan Sirah yang pertama, menjelaskan kandungan bidang Akidah dan Sirah Pendidikan Islam Sekolah Rendah, C2A3 PLO 1, merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam bidang Akidah dan Sirah, C6 PLO 3 CPPS 3. Yang ketiga, menghasilkan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Akidah dan Sirah secara berkumpulan, C6 PLO 3 PLO 9 CTPS 3 dan LS 2. Yang terakhir adalah melaksanakan pengajaran makro dalam bidang akidah dan sirah melalui pembentangan 3 PO2 PLO dan terakhir TS2. Untuk CLO PMP 318 UI, yang pertama menjelaskan konsep pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 berdasarkan PPM 2013 hingga 2025. C2 PLO CDPS 2. Yang kedua, menganalisis strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu abad ke-21 di sekolah rendah semasa pengalaman berasas dan sekolah itu kami punya PS dalam penulisan reflektif C4, PLO 3 dan CTPS 3. Yang ketiga adalah mengaplikasikan strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa Melayu abad ke-21 secara pembentangan kumpulan. Okey, ada C3, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS 2, C6, PLO3, CTPS 4. Seterusnya, kita beralih kepada The Idea TBI untuk gabungan subjek Pedagogi Pendidikan Islam 1 Akidah dan Sirah bersama BMNB 3182 iaitu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu abad ke-21 iaitu Pembelajaran Visual Pendidikan Bermakna. Kemudian, session question terbahagi kepada 6. Yang pertama, bagaimana aktiviti dan inovasi yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri pembelajaran visual pendidikan bermakna. Yang kedua, bagaimana bahan pengajaran yang dihasilkan dan bahan pembelajaran yang digunakan mengintegrasikan elemen TMK iaitu teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang ketiga,
ketiga, bagaimana strategi pengajaran yang digunakan sesuai dengan ciri-ciri pembelajaran virtual pendidikan bermakna. Kemudian yang keempat, bagaimanakah kaedah menghasilkan inovasi yang mempunyai elemen secara pembelajaran pembelajaran virtual. Yang kelima, bagaimanakah RPH yang dibina sesuai dengan ciri-ciri pembelajaran virtual yang boleh dilaksanakan di kelas. Yang terakhir adalah bagaimanakah kerja kursus atau tutorial yang dihasilkan sesuai dengan ciri-ciri pembelajaran virtual pendidikan bermakna. Seterusnya, kita beralih kepada pengalaman melaksanakan subjek berdasarkan elemen KPPB. Jadi, model reka bentuk pembelajaran untuk PIMK 3063 iaitu Seterusnya, kita beralih kepada pengalaman melaksanakan subjek berdasarkan elemen KPPB. Jadi, model reka bentuk pembelajaran untuk PIMK 3063 iaitu pemanfaatan digital, di mana pemanfaatan digital ni yang pertama, pelajar menghasilkan Google Slide sebagai langkah pengajaran. Jadi, menggunakan Google Slide sebagai satu medan untuk mengajar murid mengenai sesuatu topik. Yang kedua, pelajar menggunakan Google Slide bagi menghasilkan perkongsian bermakna kepada khalayak. Jadi, Google Slide digunakan untuk meletakkan bahan pengajaran dan ditayangkan kepada murid semasa proses pengajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah pelajar menggunakan permainan digital word wall, di mana ketiga-tiga pemanfaatan digital ni adalah bertujuan untuk meluaskan pelajar dengan supaya pelajar dapat aktif menggunakan digital dalam proses pembelajaran mereka. Beralih untuk model reka bentuk pembelajaran, ada elemen rakan pembelajaran untuk PMMB 318UI. Okey, yang pertama sekali, semestinya lah rakan penyelaras subjek dia menjadi penghubung antara pensyarah dan pelajar lain di luar waktu pembelajaran melalui WhatsApp. Yang kedua, pensyarah menolong dalam segala tugasan kerja khusus serta tutorial dalam menghasilkan produk yang baik. Dan yang ketiga, kami menjemput penceramah ataupun kami punya sini sendiri yang merupakan pemenang-pemenang international hasil inovasi pembelajaran mereka. Jadi dekat situ mereka berkongsi pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi digital untuk menghasilkan pembelajaran virtual untuk kegunaan murid-murid. Jadi kat sini banyak tips yang dikongsikan bagaimana untuk jadikan kami punya inovasi tu lagi menarik dan lagi canggih lah. Seterusnya adalah untuk model pembelajaran murid bagi PIMK 3063. Elemen yang dipilih adalah perhubungan, di mana yang pertama, interview dengan guru semasa PBS menggunakan Microsoft Teams, di mana pada elemen perhubungan untuk pada peringkat ini kami menemubual guru semasa melaksanakan PBS di Sekolah Wirajaya dan bertanyakan kepada guru beberapa soalan dan segala kekeliruan kepadanya, dan guru dapat menjawab soalan kami dan menyelesaikan masalah yang kami hadapi semasa melaksanakan PBS tersebut. Yang kedua, perbincangan dengan rakan menggunakan Google Meet. Perbincangan ini melibatkan kami mengemukakan pelbagai masalah dan kami sama-sama membantu untuk memahami sesuatu topik ataupun tutorial yang kami laksanakan. Yang terakhir adalah murid berkongsi maklumat sesama sendiri dalam mencari strategi pendekatan yang kreatif, di mana kami telah menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menyebarkan dan berkongsi maklumat berkenaan sesuatu topik ataupun apa-apa sahaja yang pensyarah memberi bahan, dan bahan-bahan tersebut kami gunakan untuk melaksanakan tutorial dan kerja kursus. Okey, seterusnya ini merupakan bukti-bukti sepanjang kami melaksanakan Explorers pembelajaran Al-Kafi. Okey, dekat situ ada gambar-gambar bukti, iaitu kami juga dapat hasilkan satu inovasi berbentuk produk, dan lagi satu merupakan Telegram. Okey, dekat Telegram inilah kami memuat naikkan segala bukti dan segala gambar yang menunjukkan kami sudah melaksanakan pembelajaran Al-Kafi ini. Okey, yang kedua adalah kaedah STARS, iaitu kami dapat hasilkan Google Slide berkenaan kaedah STARS yang kami ambil daripada YouTube masalah tersebut, dan kami cuba keluarkan EQ dan TBI daripada masalah tersebut. Jadi kat situ kami buat Google Slide untuk sesi apa yang kami dapat tu. Seterusnya kami dapat buat sesi perkongsian tentang kaedah STARS. Sesi perkongsian ni bukan sahaja kami belajar nak keluarkan EQ, TBI, masalah yang kami pilih sendiri, tapi kami juga mampu belajar cara nak mengeluarkan TBI dan EQ tu daripada contoh-contoh yang dipilih oleh rakan-rakan yang lain. Seterusnya, kita beralih kepada elemen kompetensi iaitu elemen KPPB yang terlibat. Yang pertama adalah komunikasi, di mana pelajar dan guru saling berhubung secara berkesan melalui aplikasi Google Meet, WhatsApp secara kelas dan luar kelas, di mana pada peringkat komunikasi ini guru dan pelajar saling bertanya tentang kerja kursus serta soalan tutorial kepada pensyarah, di mana di sini setelah sertakan bukti kami bertanya pada guru dan guru dapat menjawab soalan kami dan Google Meet untuk mendengar penerangan yang lebih terperinci, di mana apabila kami ingin melakukan assignment ataupun kerja kursus dan tutorial, kami perlu mendapatkan maklumat yang jelas untuk melaksanakan dengan lancarlah segala kerja kursus dan tutorial kami.
Okey, beralih untuk BMMB 3182E, terdapat elemen kreativiti iaitu pelajar ni dapat menjana idea yang lebih kreatif dalam membina hasil inovatif yang berbentuk interaktif menggunakan aplikasi CoSpace. Jadi apabila kami menggunakan aplikasi CoSpace, kami punya inovasi menjadi luar biasa dan saya ada masukkan permainan dan satu lagi berbentuk interaktif dalam saya punya inovasi. Sebagai contoh dekat situ terdapat Cikgu Aina. Cikgu Aina ni dia akan mengajar murid-murid membaca satu per satu. Dekat sini seolah-olah murid itu berinteraksi dengan cikgu tersebut. Seterusnya kita beralih kepada kerangka 3E iaitu engagement, enhancement dan extension, di mana untuk pedagogi pendidikan Islam 1, keterlibatan pensyarah menggunakan Google Sites semasa pembelajaran, dan yang kedua peningkatan pelajar menggunakan Google Sites setelah mendengar penerangan daripada pensyarah, dan peringkat terakhir adalah perkembangan di mana pelajar menghasilkan poster digital hadis 40, hasil dimuat naik di Google Sites, di mana pada peringkat ini murid dapat melaksanakan penyebaran dan dapat berkongsi maklumat ataupun ilmu dan kemahiran yang dipelajari daripada pensyarah kepada khalayak ramai melalui media sosial seperti Google Site. Okey, untuk kerangka 3E untuk BM pula, yang pertama adalah keterlibatan iaitu pensyarah dan rakan pembelajaran memperkenalkan CoSpace semasa pembelajaran. Sebagai contoh dekat sini, sesi perkongsian lah, iaitu pensyarah dan rakan pembelajaran bagi tahu macam mana tips-tips yang bagus untuk menjadikan kami punya inovasi ni lebih menarik. Okey, yang kedua adalah peningkatan. Pelajar sendiri dia akan explore dan cuba menggunakan CoSpace, iaitu mereka akan cubalah mencari bagaimana untuk menggunakan, mencarikan video-video di YouTube macam mana nak guna CoSpace ni. Okey, dan yang ketiga untuk perkembangan, pelajar ni dia dapat menghasilkan sendiri inovasi pengajaran menggunakan kaedah pusat 3EXT. Dekat sini pelajar dapat hasilkanlah satu inovasi menggunakan aplikasi CoSpace itu. Okey, untuk bukti produk dan pengetahuan baharu yang dapat daripada tugasan adalah bagi subjek pendidikan Islam, pedagogi pendidikan Islam 1, yang pertama adalah bahan bantu mengajar iaitu slide interaktif, penulisan RPH dan elemen teknologi kreatif, penggunaan extension Google Meet breakout room bagi aktiviti berkumpulan secara segera, di mana slide interaktif, RPH, penggunaan wheel of name ataupun word wall, semua aplikasi digital ni telah kami hasilkan untuk memastikan proses pembelajaran kepada murid-murid itu sangat lancar dan menarik perhatian murid itu sendiri, dan hasil pembelajaran adalah bermakna. Okey, beralih untuk produk BMMB 3182E. Yang pertama, saya dapat membina bahan bantu mengajar dalam aplikasi CoSpace. Yang kedua adalah penghasilan Google Site kaedah STARS, iaitu eksplorasi bahan digital seperti CoSpace dan Google Site ini dapat membantu saya dalam membina bahan bantu mengajar yang sesuai. Okey, yang kedua, saya dapat belajar luar daripada kebiasaan, itu saya dapat merancang aktiviti yang seronok dan interaktif. Bukan itu sahaja, semestinya lah inovasi yang kami hasilkan itu berbentuk virtual, iaitu teknologi digital. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan produk yang ketiga, iaitu kami kelas BM, elektif BM ada 6. Jadi kat situ kami cuba nak menghasilkan buku projek inovasi dan insya-Allah kami akan terbitkan. Dekat sini kami kami masukkan segala inovasi yang kami buat dan apa isu yang sesuai dengan inovasi yang kami bina itu tersebut. Jadi kat sini apabila kami buat buku tersebut, bukan sahaja kami dapat berkongsi dengan orang ramai bagaimana inovasi ini kami gunakan, tapi buku ini kami juga mampu menggunakan apabila kami keluar daripada sekolah nanti. Kami akan guna sebagai rujukan. Okey, yang keempat adalah pengkongsian penghasilan inovasi. Alhamdulillah, kami telah berjaya melaksanakan showcase maya iaitu pada 2 hari, 18 hingga 19 Jun 2022. Okey, melalui aplikasi YouTube lah. Okey, dekat sini terdapat 31 inovasi yang kami kongsikan kepada orang ramai. Okey, terdapat 31 inovasi dan seramai 84 orang yang turut serta membentang kami punya showcase ini. Okey, dekat situ kami berjaya berkongsi tentang hasil inovasi kami dan juga kaedah STARS. Okey, seterusnya kita beri kepada kelebihan dan faedah yang diperolehi melalui pelaksanaan KPPB ini. Okey, yang pertama adalah digital tools dalam PDP. Kami dapat memahairkanlah iaitu penggunaan CoSpace, WordWall, Google Site dan aplikasi yang lain. Yang kedua, dia dapat meningkatkan motivasi dan kefahaman kami sendiri sebagai pelajar. Yang kedua adalah pelajar kami sendiri sebagai inovatif designer, iaitu pelajar ni dia akan lebih kreatif dan kritis dalam penghasilan inovasi berdasarkan masalah isu yang wujud dalam pembelajaran BM maupun dalam pendidikan Islam. Okey, yang kedua adalah memupukkan kemahiran insaniah, itu kami dapat memupukkan kemahiran komunikasi, kerja berpasukan dan kemahiran pembelajaran secara berterusan.
Seterusnya, kita beralih kepada cabaran dan halangan yang dihadapi. Yang pertama adalah capaian internet, di mana capaian internet yang ada pada waktu malam sahaja. Jadi susahlah untuk pelajar untuk melaksanakan bahan bantu mengajar secara digital dengan lancar kerana perlunya capaian internet yang laju. Aplikasi terlalu berat menyebabkan waktu pengajaran akan terganggu, di mana semasa kami ingin melaksanakan inovasi ataupun bahan bantu mengajar, aplikasi yang kami pilih ada yang berat dan ada yang memerlukan capaian internet yang laju dan jig ataupun ruang pada laptop yang besar dan memerlukan laptop yang agak canggih untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar. Yang terakhir, cabaran yang dihadapi adalah inovasi yang terlalu sukar. Bahan pengajaran yang dihasilkan sukar untuk murid kendalikan kerana memerlukan kemahiran. Jadi guru perlu memberi taklimat ringkas kepada pelajar bagaimana untuk menggunakan inovasi yang telah kami hasilkan. Jadi itu merupakan cabaranlah kepada guru untuk memastikan pelajar dapat menggunakan inovasi itu dengan berkesan. Yang terakhir adalah cadangan penambahbaikan. Yang pertama, mempelbagaikan aplikasi penggunaan digital. Yang kedua, mencari masa untuk uji cuba RPH atau BBM oleh murid-murid. Dan yang terakhir, merujuk individu yang mahir dan berkemahiran dalam bidang teknologi. Jadi, cadangan penambahbaikan ini adalah bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan dan lancar dan seterusnya melahirkan pelajar yang lebih intelektual dan berminda kelas pertama. Sekian, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kumpulan pembentang yang pertama. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan yang berusaha Encik Zulkifli Mahmudi selaku Task Force KTVB Institut Pendidikan Guru Kampus akan membahas satu pembentangan terapi. Baik, terima kasih saudari moderator Cik Wong Hui Lim. Terima kasih kepada para pembentang, pelajar-pelajar daripada IPGK Tun Abdul Razak Semarahan Kuching. Sebelum saya mula, saya nak tanya, saya ada seorang rakan sebenarnya di bilik ini iaitu Encik Ahmad Suhaizan. Encik Ahmad nak mula dulu ke? Boleh juga. Silakan. Terima kasih Cik Zul, terima kasih saudari moderator. Pertama sekali tahniah diucapkan kepada dua orang pembentang iaitu Aina Mariam dan juga Osama Diana atas pembentangan terhadap dua kursus yang diinterdisiplinarikan iaitu PIMK 3063 Pedagogi Pendidikan Islam 1 untuk Akidah dan Sejarah serta BNMB 3018 2E bermaksud itu adalah paper elektif. Maksudnya awak berdua ni elektifnya adalah pengajaran library. Okey, iaitu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu abad ke-21. Baik, berdasarkan pembentangan tadi, alhamdulillah anda berjaya membentang dan menunjukkan bukti-bukti yang mana terdapat dua melalui model reka bentuk pembelajaran memaskan dari segi pemanfaatan digital dan juga melibatkan rakan-rakan pembelajaran ramai rakan pembelajaran tadi. Kemudian ada model pembelajaran murid, ada diketengahkan elemen berhubung. Cik Mat, suara terputus-putus tu. Boleh kuatkan sikit kot. Rasanya Encik Ahmad menghadapi masalah rangkaian internet, Cik. Ya, betul tu. Kalau begitu, Cik Mat macam mana? Okey, boleh sambung? Sebab tadi putus-putus. Okey, teruskan. Sorry terkeluar tadi. Kuat. Okay, sebab tadi amat menarik sebenarnya apabila kumpulan ini ada menceritakan bahawa mereka sendiri telah melaksanakan showcase maya terhadap perkongsian pelaksanaan apa yang telah dihasilkan, betul? Kalau tak salah 18 dan 19 Jun, betul tak? Betul Encik. Betul. Okey, baik. Aina dan juga Osama Diana, bagaimana ya proses anda berdua melaksanakan showcase maya itu? Dalam menggerakkan proses maya, showcase maya itu. Showcase maya yang 2 hari tu kan Cik?
Ya. Okey. Jadi yang pertama sekali kami punya pembimbing Encik Muhaimi lah. Okey, dia akan kumpul penyelaras untuk ke-6 subjek, ke-6 kelas. Jadi kat situ mereka bincang dulu bila hari nak buat, macam mana kita nak buat live, iaitu dekat YouTube ke ataupun dekat Google Meet ke. Jadi dekat situ kami 100% berhubung menggunakan WhatsApp, Telegram dan juga Google Meet lah. Okey, iaitu kami buat perbincangan melalui Google Meet dan sebagainya. Jadi bila penyelaras dah bincang dengan Encik Muhaimi, jadi dia akan turunkan kerja-kerja tu dekat kami, iaitu kami punya kelas lah. Okey, setiap kelas ada peranannya. Jadi untuk kelas, sebagai contoh kelas saya PI2, jadi kami akan berbincang giliran dia macam mana dan sebagainya. Okey, itu kami 100% bincang melalui WhatsApp ataupun kami buat video call terus supaya senang kami nak berbincang. Okey. Okey, baik. Maksudnya di situ bila Aina mengatakan dia akan turunkan kerja-kerja kepada kami itu merujuk kepada arahan daripada pensyarah itu ataupun adanya inisiatif daripada kumpulan awak untuk menggerakkan bagi melaksanakan showcase secara maya 2 hari itu. Okey, jadi ada juga inisiatif kami sendiri. Okey, iaitu kalau tidak kami buat perbincangan untuk inovasi sahaja, iaitu kami buat sehari sahaja sebenarnya, tapi disebabkan kami nak share juga yang kaedah STARS tu iaitu Google Site, so kami tambah lagi 2 hari macam tu. Okey, jadi kaedah untuk sehari lagi satu tu yang Google Site tu kami inisiatif lah, kami berbincang cuba macam mana kami nak rakamkan dia. Kami akan bincang dengan kawan-kawan lah, lepas tu baru kami bagi tahu Encik Muhaimi macam mana kami nak buat. Okey, maksudnya di situ Encik Muhaimi itu bertindak sebagai seorang activator lah, mendorong kepada kumpulan awak. Bermaksud di sini sebenarnya dalam kompetensi Global 6C itu awak dah melibatkan secara keseluruhan kompetensi 6C itu. Even dalam model reka bentuk pembelajaran bermakna itu dari segi amalan pedagoginya, dari segi persekitaran pembelajaran itu pun telah berlaku. Jadi dalam showcase itu gerak kerja yang berkaitan dengan amalan KPPB itu sebaiknya untuk masa akan datang tunjukkan bukti bahawa inilah yang awak telah selesaikan berdasarkan kepada kesemua model yang ada. Okey, terhadap apa yang telah awak laksanakan. Tapi apa-apa pun dengan yang dibentangkan pagi itu cukup baik dari segi amalan pelaksanaan, dan teruskan pada masa hadapan. Tahniah kepada awak berdua dan tahniah juga kepada pemimpin yang telah disebutkan oleh moderator sebentar. Silakan cikgu saja. Baik, ada lagi ke Cik Mat? Itu Cik Mat, saja tu. itu saja ya. Baik, terima kasih Cik Mat. Okey, baik. Aina, Siti Osama, 2 orang saja yang ada wakil pembentang hari ni ya. Betul ke? Ya, saya betul Encik. Baik, apa khabar Aina? Apa khabar Siti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih kepada pembentangan tadi dan juga pensyarah anda lah ya, Cik Muhaimin yang telah membimbing awak. Saya nampak banyak bukti-bukti apa yang telah awak hasilkan dalam proses pembelajaran bermakna KPPB ini ya. Okey, teruskan usaha itu. Walau bagaimanapun dalam slot-slot maklum balas saya kepada kumpulan-kumpulan sebelum ini, perkara-perkara yang perlu kita tambah baik supaya kita tidak lupa adalah aspek bagaimana anda mendapatkan kefahaman tentang kursus-kursus yang anda pelajari. Kalau dalam showcase ini, dalam paparan tadi saya nampak ada 2. Satu adalah berkaitan dengan PIMK 3063 ya, iaitu berkaitan dengan 3063 berkaitan dengan pedagogi pendidikan Islam ya. Kata depan awalnya tu itu tiga perkataan itu, pedagogi pendidikan Islam. Dan yang kedua adalah BMMB 3018 ya,
pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang merujuk kepada pembelajaran abad ke-21. Baik, macam mana anda dan pensyarah anda cuba mendapatkan kefahaman daripada kedua-dua kursus ini berkaitan dengan kursus berkenaan? Macam mana anda faham apa sebenarnya kursus itu perlu anda capai apabila anda melalui proses pembelajaran untuk kedua-dua kursus itu? Bagaimana anda mendapatkan kefahaman untuk anda mencapai hasil pembelajaran kursus itu? Boleh faham maksud saya? Okey, boleh. Silakan Aina. Jadi saya jawab dulu Okey, Ya, baik. jadi macam mana kami dapat kefahaman dia? Yang pertama sekali, kami punya guru pembimbing akan bagi dulu RMK untuk kami tengok apa subjek yang kami belajar pada SEM tersebut, iaitu apa yang kami belajar lah. Jadi lepas tu baru kami akan tengok CLO. Okey, CLO yang iaitu hasil pembelajaran lah. Dekat situ kami, saya dan pensyarah lah, dengan rakan-rakan juga kami akan berbincang dan fikirkan satu konsep, iaitu kami akan bina satu konsep, iaitu akan gabungkan kedua-dua subjek interdisciplinary itu. Jadi kat situ kami akan terbinalah satu konsep persamaan dia untuk sesuaikan dengan pembelajaran visual pendidikan bermakna. Okey. Jadi kat situ barulah kami tahu apa yang kami perlu buat dan apa kemahiran yang perlu kami pasakkan untuk subjek dan kerja khusus yang kami akan laksanakan. Bukan kerja khusus saja, tapi tutorial juga merupakan salah satu aspek yang kami akan tengok dan kami akan cuba mahirkan kemahiran tersebut yang kami pasakkan apabila kami nak mengaplikasikan apabila kami buat kerja khusus dan tutorial. Okey. Baik, Aina, apabila awak menjelaskan tentang proses itu, awak sebut tadi berdasarkan big idea yang ada, konsep itu, jadi kami cuba memahami kandungan kursus dalam MK itu. Betul ke begitu? Begitu? Okey, Ya. ya. Ya? Ya, begitu, betul-betul. Okey, baik. Okey, itu sebab tadi bila saya kata bagaimana kita cuba memahami kursus yang kita belajar pada semester itu. Satu, pedagogi pendidikan Islam. Kedua adalah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dalam abad ke-21. Jadi, untuk kita melalui proses pembelajaran bermakna menggunakan inisiatif KPPB, sebab itu saya kata bila nak dapat kefahaman itu, saya nak dengar perkataan merungkai itu. Selepas merungkai, kita keluarkan apa dia pengetahuan yang perlu kita kuasai, apa kemahiran yang perlu kita kuasai dan konsep. Konsep itu merujuk kepada kefahaman. Jadi 3 dimensi untuk kedua-dua kursus itu kita kena buat dulu. Daripada situ baru kita dapat DB idea. Bukan DB idea tu datang dulu. Faham itu? Jadi daripada situ baru datang DB idea, baru kita membina essential question. Okey, Selepas itu kita akan tengok kita punya langkah seterusnya, kita lihat kepada bagaimana kita nak merancang pembelajaran kita bersama pensyarah menggunakan the backward design. Jadi kalau sebut perkara-perkara itu, jadi saya dah tahu dah awak memang melalui proses KPPB dengan betul. Bukan kata tidak betul, tetapi kita boleh baiki. Sebab hasil yang ditunjukkan tadi adalah hasil daripada pembelajaran bermakna itu. Cuma proses dari mula itu kita kena baiki supaya kita mula dengan proses merungkai. Memadai awak kata bersama dengan tugas pensyarah, memahamkan kandungan kursus dan dikongsikan dengan kami sebagai pelajar untuk kami meneroka pembelajaran ini. Jadi kita nampaklah flow itu, Lepas itu baru kita plan pembelajaran kita berdasarkan hasil pembelajaran, berdasarkan kepada pentaksiran, berdasarkan kepada plan pembelajaran bermakna. So bila sebut plan pembelajaran bermakna itu selama 14 minggu itu, bagaimana model-model yang awak tunjuk di depan itu membantu pencapaian hasil pembelajaran. Baik. Kalau di sepanjang pembentangan anda tadi, saya dapat lihat bahawa saya tak nampak satu pun lagi tentang di mana pedagogi pendidikan Islam dan di mana pendidikan pengajaran bahasa Melayu abad 21 tu. Jadi awak menunjukkan
bukti-bukti hasil bahan yang dihasilkan, inovasi itu. Tetapi konten sebenar, perkara yang nak di-highlightkan dalam hasil yang awak cipta itu agak kurang. Ya, tidak nampak di situ. Maksud saya, kalau saya dapat catatkan semula tadi, ya, untuk hasil pembelajaran kedua, 2 kursus. Kursus pertama, pedagogi pendidikan Islam itu ada 4, iaitu kalau tak silap saya, ya, menjelaskan kandungannya, pendidikan Islam itu, ya. Lepas itu merancang PDP untuk CLO kedua, yang ketiga mengaplikasikan RPH, dan keempat melaksanakan pengajaran mikro. Jadi saya nak tanya sebenarnya, bagaimana awak tahu awak sudah menguasai hasrat dalam pembelajaran itu, dalam hasil pembelajaran itu, awak sudah menguasai pengajaran mikro. Awak sudah berjaya membina RPH, menghasilkan RPH itu. Jadi di situ sebenarnya hasil pembelajaran yang kita nak tengok, dan bagaimana KPPB itu, model-model itu membantu awak membina RPH, membantu awak buat pengajaran mikro. Jadi bila awak menjelaskan itu, saya boleh zoom terus bahawa awak sudah faham ini perkara yang awak perlu capai berdasarkan CLO. Okey, itu satu aspek. Aspek kedua, kalau tengok pula kepada hasil pembelajaran kursus pengajaran bahasa Melayu, ya, ada 5. Menjelaskan konsep pendidikan abad 21, analisis pendidikan bahasa pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dalam bentuk tugasan penulisan. Anda kena buat pembentangan aplikasi. Kemudian ada bina bahan. Yang keempat, yang kelima, hasilkan inovasi. Apa yang nampak tadi itu hasil inovasi, ya. Okey. Jadi faham tak maksud saya? Apa pun awak cerita di dalam ini, benda tu ada tapi kena relate dengan hasil pembelajaran itu balik. Inovasi yang saya hasilkan ni, ini memanglah yang termaktub, yang terkandung di dalam hasil pembelajaran kursus pengajaran pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah itu. Jadi kita boleh zoom terus, ya. Kena ingat yang itu, mention perkara-perkara itu sebagai bukti awak sudah menguasai. Itulah kriteria kejayaan anda, ya, dalam proses pembelajaran ini. Ingat yang itu, ya. Baik. Tadi disebut juga tentang apa maksudnya di situ. Saya dapat tangkap satu, bukan tangkap lah, maksudnya dapat capture, ya. Pemenang international inovasi. Boleh ceritakan sedikit apa yang awak dapat itu? Aina ke ataupun Siti Osama ke, apa dia pemenang international inovasi itu? Okey, Boleh selamat kongsi saya? Ya, sila. Okey, maaf. Saudara, okey, jadi pemenang international inovasi itu sebenarnya adalah masa tu sebenarnya perkongsian bersama senior kami itu sebenarnya dia membentangkan hasil inovasi yang dimenangi oleh mereka pada peringkat international. Betul kan? Macam mana? Sekali lagi, saya nak, macam mana? Betul-betul. Macam mana? Okey, sebenarnya tadi yang gambar yang dibuktikan tu sebenarnya adalah daripada perkongsian senior yang memenangi projek inovasi pada peringkat international, iaitu di bawah subjek pendidikan awal kanak-kanak. Kan Aina? Okey, baik. Betul. Jadi pada sesi perkongsian tersebut, senior ada membuka minda kami satu batch bahasa Melayu. Mereka mengajar bagaimana mereka menghasilkan inovasi yang dimenangi oleh mereka tu. Pada waktu tersebut mereka memperincikan bagaimana untuk menggunakan aplikasi CoSpace, iaitu aplikasi yang digunakan oleh mereka lah semasa mereka memenangi. Baik. Jadi awak belajar daripada senior sebagai rakan pembelajaran anda untuk menghasilkan inovasi, betul? Baik, okey, bagus. Baik, sekarang ni saya nak tanya. Okey, bagaimana awak melihat perkaitan bila sebut interdisciplinary antara kursus pedagogi pendidikan Islam satu aspek. Okey, dan satu aspek lagi adalah pendidikan pengajaran bahasa Melayu. So bagaimana awak melihat interdisciplinary itu? Di mana? Okey, boleh. Jadi apa yang kami nampak, persamaan dia lah kan Cik, persamaan dia. Persamaan dia dari segi mana tu? Maksudnya di situ apa bentuk interdisciplinary-nya? Tugasan tu dalam bentuk apa? Okey, apa yang persamaan untuk kedua-dua kursus interdisciplinary tu adalah kami kena buat satu
ataupun kami akan bina satu RPH atau inovasi tapi dalam berbentuk virtual. Iaitu kami gunakan sebaik mungkin teknologi digital untuk bina kami punya RPH maupun inovasi. Sebab itulah kami akan bersamaan kami guna teknologi lah. Sebagai contoh RPH tu untuk mengajar budak kami tak gunakan bahan-bahan seperti bahan papan ke apa, tapi kami akan gunakan game ataupun satu aplikasi yang lebih canggih dalam internet. Baik. Kalau begitu, bahasa Melayu tu yang bina bahan itu sebab dia pembelajaran abad 21 betul? Betul ya? Betul. Maknanya bahasa Melayu yang membina dia punya bahan. Betul ke begitu? Sebabnya dia kata bina bahan. Jadi bahan itu digital. Betul? Betul? Betul. Baik. Jadi bila menghasilkan bahan digital sebagai satu ialah maknanya untuk bahan pengajaran dan pembelajaran. Jadi di mana nak letakkan yang pendidikan Islam tadi tu? Sebab pendidikan Islam tu ada pedanya. Dia kata di situ tajuk buku kursus tu adalah pedagogi pendidikan Islam. So CLO-nya kalau tak silap saya, you kena jelaskan isi kandungan, you kena merancang PDP, menghasilkan RPH pengajaran mikro. Dalam kata lain, per se ya untuk pendidikan Islam. Dia tidak berkaitan dengan pendidikan bahasa Melayu. So bila kita buat interdisciplinary, apa elemen di dalam 4 CLO pendidikan Islam yang di interdisciplinary kan dengan hasil pembelajaran kursus ini, hasil HPK, hasil pembelajaran kursus bahasa Melayu. Yang mana? Sebab dua benda yang berbeza. Satu pendidikan Islam, satu adalah pengajaran bahasa Melayu. So tadi kita kata dalam bahasa Melayu membina bahan-bahan itu ataupun apa pun yang you kata membina teknologi tu, gunakan apps tertentu untuk mengajar kan, tak guna dah benda-benda biasa tu, tak guna dah bahan maujud ataupun kita kata manual. Jadi kita gunakan digital. Tetapi apa yang disepadukan antara pendidikan Islam dengan pendidikan pengajaran bahasa Melayu tu? Okey, izinkan saya jawab. Saya cuba Baik. Kalau nak ni, contohlah kan dalam pedagogi pendidikan Islam ada juga hasilkan bahan bantu mengajar secara digital. Contohnya saya gunakan aplikasi CoSpace. Di mana aplikasi ni sebenarnya bila digunakan adalah untuk melatih pelajar tu communication skill. Sebab dalam setengah bahan bantu mengajar yang kami hasilkan memerlukan mereka berkomunikasi. Selain itu ada juga teamwork skill. Maksudnya dalam kami hasilkan bahan inovasi tu banyak tekankan seperti komunikasi, teamwork dan banyak lagi. Okey, baik, tak apa. Maksud saya usaha awak menghasilkan inovasi. Jadi kita kata yang inovasi daripada pengajaran pembelajaran bahasa Melayu abad 21 itu bagus, tak apa, teruskan. Tetapi dari segi interdisciplinary, kita tak dapat melihat di mana elemen-elemen atau hasil pembelajaran kursus daripada pendidikan Islam, pedagogi pendidikan Islam di interdisciplinary kan dengan bahasa Melayu itu. Kalau kita kata katalah kita kata yang betul-betul kalau kita tengok ya, awak semester ni awak semester berapa ya? Kalau kita lihat kepada teknologi dalam pendidikan yang EDUP 3052 ke 3053, betul? Kalau dah buat kursus itu belum? Sudah. Kalau itu dia memang kosong. Maknanya konten kita ambil pendidikan Islam, kita masuk di sana bila kita buat bahan-bahan digital itu. Ambil bahasa Melayu, kita guna dalam digital. Itu nampaklah interdisciplinary-nya. Tapi kalau dua-dua ini perkara yang berbeza, bagaimana kita nak jadikan dia interdisciplinary untuk melengkapkan antara satu sama lain? Faham maksud saya tak? Yang penting awak faham apa maksud saya ya. Jadi tak apa, yang ni kita dalam proses pembelajaran. Lepas ni nanti tengok balik ya. Kalau kita nak membuat interdisciplinary, mesti benda itu ilmunya saling lengkap melengkapi. Baru kita dapat interdisciplinary ya. Baik apapun, untuk masa akan datang nanti, cuba perhalusi. Sebab itu dalam KPPB ni mesti ada proses merungkai itu. Dua-dua kursus tu dirungkai dengan baik. Bila kita sudah mendapat konsep kedua-dua, baru kita bina the big idea. Daripada situ kita boleh plan pembelajaran kita yang mana diinterdisciplinary kan.
Walaupun kita interdisciplinary kan, contohnya pembentangan atau penulisan akademik lepas, tetapi yang lain-lain yang tertinggal itu, dia masih lagi kita buat merungkainya. Kita masih lagi melihat kepada perkembangan. Kan kita ada 14-15 minggu kita punya interaksi bersama pensyarah. Jadi gunakan masa itu untuk kita menghabiskan tajuk-tajuk itu, betul? Dengan hasil pembelajarannya ya. Jadi itu sajalah ulasan saya. Apa pun bukti-bukti yang awak buat di belakang tadi dengan model pembelajaran murid, dengan model reka bentuk pembelajaran, 3E, 6C, itu semua adalah bukti-bukti apa yang awak telah laksanakan. Tak apa, teruskan. Cuma baiki nanti bila kita nak buat interdisciplinary, kalau kita dapat buat dengan tepat, lagi baik awak punya presentation ni. Walau apa pun tahniah kerana berjaya bersama dengan pensyarah awak mewakilkan IPG Campus Tun Abdul Razak untuk sesi pembentangan pada petang ini. Terima kasih Aina, terima kasih Siti. Ya, baik. Okey, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Encik. Baik. Terima kasih diucapkan kepada pandai-pandai Task Force atas sesi maklum balas sebentar tadi. Okey, seterusnya dipersilakan kumpulan kedua untuk mempersembahkan pembentangannya. Kumpulan pembentang kedua ini adalah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau yang diwakili oleh Saudari Petronila Semiding Kamek, Saudari Listi Zaibar dan Saudari Sulaini binti Zardat yang merupakan pelajar PPISMP Bahasa Melayu ambilan Jun 2021 dan pensyarah pembimbingnya ialah Puan Noharyati binti Idris. Idea utama yang dibawa oleh kumpulan ini ialah teknologi pemangking bahasa Melayu. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan. Wakil Salam sejahtera. Salam sejahtera, kami dari kumpulan PM2 yang dianggotai oleh 3 orang ahli iaitu saya sendiri, Listi Zaibar, Sulaini binti Zardat dan Petronella Saminding. Kursus yang terlibat bagi KPPB ini adalah yang pertama, BMMB 1144 iaitu Kesantunan Berbahasa dan GAPD 1032 iaitu Asas Pembelajaran Digital. Hasil pembelajaran kursus bagi BMMB 1144 ialah menghasilkan bahan tentang kesantunan berbahasa dalam sistem bahasa dan isu kesantunan berbahasa ialah dan sumber digital untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermakna. The big idea bagi KPPB gabungan dua kursus ini ialah teknologi pemangkin bahasa Melayu. Berikut merupakan tugasan kerja kursus bagi BMMB 1144.
Sebagai seorang guru kreatif yang menghayati kesantunan bahasa, pelajar dikehendaki menghasilkan sumber digital dengan mereka bentuk sistem pengurusan pembelajaran LMS sebagai aktivitas dan isu kesantunan berbahasa. Semasa menghasilkan bahan tersebut, pelajar harus memastikan penggunaan gabungan elemen multimedia yang sesuai diaplikasikan agar ia benar-benar berkesan ketika digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bermakna. Tugasan kerja kursus bagi GAPD 1032 pula ialah sebagai seorang guru kreatif yang menghayati kesantunan bahasa, Anda dikehendaki menggunakan kemahiran teknologi digital untuk menyediakan satu laman sesawang pembelajaran berasaskan tema pengurusan PDPC secara online yang boleh digunakan sebagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermakna yang meliputi kandungan gaya kesantunan berbahasa, kesantunan berbahasa dalam sistem bahasa, dan isu kesantunan gabungan elemen multimedia yang sesuai diaplikasikan agar ia benar-benar berkesan ketika digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bermakna. Baiklah, mari pada produk akhir kami, iaitu menggunakan aplikasi Google Site. Laman utama Google Site kami dilengkapi dengan standard kandungan, standard pembelajaran serta apa yang murid akan dapat pada akhir pembelajaran, bertujuan agar ibu bapa dan guru menggunakan site tersebut mengenalinya. Pada laman utama dengan akun yang menarik dan dipahami oleh murid-murid. Sekiranya murid menekan ikon berkenaan, mereka akan dibawa ke laman-laman tertentu. Ikon bagi laman topik pembelajaran pembelajaran. Pada laman ini, tersedianya definisi ringkas mengenai kata ganda penuh yang mudah difahami berserta contoh agar murid mendapat awal pembelajaran. Seterusnya, ikon bagi laman nyanyian. Aktiviti nyanyian dijadikan sebagai set induksi kerana elemen muzik dalam sesi PDPC mampu merangsang minda murid-murid untuk memberikan tumpuan dalam pembelajaran yang dijalankan. Lagu yang menjadi pilihan kami adalah bertajuk Kata Ganda Penuh dengan menggunakan melodi lagu Bapaku Pulang dari Kota. Marilah kawanku semua belajar kata ganda penuh. Kata dasar diulang saja, tanda simpang jangan dilupa. Ikon yang ketiga ialah ikon bagi laman permainan. Permainan yang berasaskan pembelajaran juga disediakan dengan 3 tahap yang berbeza, iaitu tahap mudah, tahap sederhana, dan tahap sukar.
sekali adalah ikon bagi laman aktiviti. Laman bahagian aktiviti terdapatnya aktiviti pengukuhan sebagai latitubi akhir pembelajaran. Terdapat 3 lembaran kerja mudah yang berbeza pada aktiviti pertama. Bahkan, lembaran kerja yang pertama boleh didapati pada buku teks tahun 3 serta terdapat aktiviti memadan pada laman bahagian aktiviti. Berdasarkan model kerangka kerja 3E. Model 3E terdiri daripada engage, enhance, dan extend. E yang pertama ialah engage ataupun penglibatan, iaitu pelajar telah melibatkan diri untuk mencari maklumat di mana aktiviti yang pertama ialah pelajar berbincang dengan rakan sekelas untuk mendapatkan maklumat berkaitan pelaksanaan pembelajaran KPPB. Dan aktiviti yang kedua ialah pelajar berhubung dengan masyarakat untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai cara pembuatan RPH, laman pesawang dan juga pembelajaran KPPB. Penglibatan dalam kedua-dua aktiviti ini telah mencetuskan idea pelajar untuk menghasilkan aktiviti pembelajaran KPPB, laman sesawang dan RPH selaras dengan big idea iaitu teknologi pemangkin bahasa Melayu. E yang kedua ialah enhance ataupun penyubur, iaitu pelajar memasukkan elemen teknologi maklumat dan komunikasi TMK yang sesuai dan kreatif bagi menghasilkan produk yang lebih berkesan. E yang terakhir ialah extend ataupun perluasan, iaitu pelajar telah melakukan uji cuba di dalam kelas yang kemudiannya dibentangkan ketika penganjuran KPPB peringkat IPG Kampus Keninau yang dihadiri oleh beberapa option yang lain. Baiklah, sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Sekian sahaja video daripada kami. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang-pembentang yang terbaik. Seterusnya saya menyerahkan sesi ini. Ya, Cik Ahmad nak mula dulu. Boleh. Silakan. Terima kasih Cik Zul, terima kasih moderator. Tanya kepada Petronella, Listiza dan Sulaini atas pembentangan sebentar tadi terhadap 2 kursus yang di interdisciplinary. Tanya ya, semesta 2 PP telah percaya mencabar diri untuk membentang dalam showcase, ada peringkat showcase ini, dan tanya juga kepada Puan Nur Hayati Idris selaku pensyarah yang membimbing untuk kumpulan ini. Baik, berdasarkan pembentangan ini, mungkin saya tanya teruslah Cik Zul ya, supaya kita boleh relate jawapan yang diberikan oleh pelajar itu dengan perkara-perkara yang ada dalam amalan KPPB. Bagaimana kumpulan ini membentuk idea utama ataupun the big idea itu, iaitu teknologi pemangkin bahasa Melayu. Maaf Tuan, boleh ulang lagi? Okey. Bagaimana kumpulan ini ataupun bagaimana anda bertiga ni, awak bertiga membentuk the big idea, idea utama untuk 2 kursus yang diinterdisciplinarikan ini.
BMMB 111144 dan GAPD 1032. The big idea kami, yang teknologi tu kami ambil daripada kursus GAPD tu. GAPD tu adalah kursus teknologi, dan manakala bahasa Melayu daripada kursus BMMB. Bermaksud gabungan daripada nama kursus tersebut. Ya, Tuan. Okey, baik. Untuk kita membina big idea supaya kita boleh lebih memahami big idea yang kita bawa untuk capai ke satu dimensi baru ataupun understanding, kefahaman untuk dikaitkan dengan kehidupan seharian. Big idea ini kita boleh bentuk ataupun kita boleh jelmakan hasil daripada gabungan konsep-konsep selepas kita merungkai. Selepas kita merungkai setiap HPK yang ada. Itu yang disebutkan oleh Cik Zulkifli tadi pada maklum balas kumpulan 1. Apabila kita merungkai, kita melihat dua dimensi yang ada dalam MK itu, iaitu kemahiran melalui kata kerja yang ada dalam pernyataan HPK itu, dan juga pengetahuan juga merupakan satu kata nama yang ada dalam MK itu. Kemudian bila kita dah merungkai, kita dah kenal pasti yang mana satu dimensi kemahiran, yang mana satu dimensi pengetahuan. Kemudian kita keluarkan konsep-konsep dan akhirnya barulah kita membina satu big idea. Maksud big idea ini satu pernyataan yang berskala besar, berlensa yang besar, yang luas untuk memayungi keseluruhan kursus-kursus yang kita interdisiplinarikan. Maksud dekat sini, untuk kursus yang awak bentangkan ini ada dua. Satu BMMB 1144 dan GAPD 1032. Jadi kita tengok secara keseluruhannya apa big idea yang boleh kita bina. Bukan saya kata big idea ini tidak bagus, cuma kalau kita boleh besarkan, kita boleh luaskan lagi big idea yang dibina ini, pasti hasil pembentangan awak itu tadi boleh awak terus relatekan dengan model-model lain yang ada dalam KPPB itu. Bermaksud amalan-amalan KPPB untuk mewujudkan satu proses pembelajaran bermakna bagi kumpulan ini. Sebab bila kata teknologi pemangkin bahasa Melayu, adakah kesantunan bahasa Melayu itu secara keseluruhan dalam kursus itu terus merujuk kepada bahasa Melayu sahaja, ataupun awak lebih kepada nak meningkatkan atau nak mencetuskan dari segi elemen berkomunikasikah ataupun seni bahasakah, aspek cara bahasakah, sebab bahasa Melayu ini terlalu luas dia punya bidang-bidang yang ada. Okay, nanti boleh berbincang semula dengan pensyarah bagaimana untuk mendapatkan big idea yang lebih luas, kerana dengan terhasilnya big idea itu nanti baru kita akan munculkan soalan-soalan pencetus idea, EQ itu, yang mana EQ itu kita bina untuk mencabar diri kita, untuk menimbulkan curiosity dalam kalangan kita bagi mencapai big idea, satu dimensi baru dalam kita punya proses pembelajaran itu. Boleh faham maksud saya, Petronella, Listiza dan Sulaini? Faham, Tuan. Boleh, Tuan. Boleh PP, bagi PP semester 2, saya sangat yakin lepas masuk nanti pada semester yang berikut, awak akan lebih memahami untuk melaksanakan amalan KPPB ini dengan lebih jitu lagi. Apa-apa pun, tanya sekali lagi, mungkin itu yang saya berikan maklum balas, dan selebihnya saya beri kepada sifu saya lah, Encik Zulkifli. Silakan. Baik, Terima kasih Cik Ahmad. Terima kasih kepada Sulaini, kepada Petronella dan juga Listiza. Okey, ini saya seronoklah sebab Keningau sudah menghantar wakil untuk kita punya showcase. Tahniah kepada pensyarah-pensyarah pembimbing dan juga Dr. Rajan dan Rajan sebagai JKA di sana Baik, dan juga rakan-rakan di sanalah pensyarah-pensyarah di Keningau. Cuma saya nak tanya satu dulu sebelum saya tanya soalan tu. Petronella dulu, kalau tak silap saya, awak ada bentang saya tengok bahasa Iban, betul ke?
Tuan, bukan saya tuh. Ha? Yalah, mungkin Petronella tu banyak namanya kot ya. Tapi saya dengar nama Petronella tu ada. Saya dengar dulu awak bentang depan saya. Tapi mungkin orang lain lah kot. Ada berapa Petronella di Keningau? Berapa ramai nama? Setakat ni baru saya satu orang. Tapi bukan awak lah yang bentang hari tu ya. Bukan saya, Tuan. Bukan. Okey, baik. Tak apa. Ya? Baik. Tak apa. Okey. Ada dua kursus. Satu ialah berkaitan dengan BMMB, iaitu kesantunan berbahasa. Contohlah bahasa Melayu. Kemudian kita ada asas pembelajaran digital. Baik. Saya nak tanya, apa maksud, tadi Encik Ahmad sudah tanya tentang big idea, tentang essential question, macam mana kita nak membinanya. So, saya nak tanya, apa yang awak faham dengan kesantunan bahasa? Boleh berikan sedikit huraian sebab salah satu perkara pertama dalam hasil pembelajaran kursus BMMB kesantunan bahasa ialah menghuraikan konsep, model, teori, kalau tak silap saya tadi tu kesantunan bahasa, betul? Berkaitan dengan kesantunan bahasa, betul tak? Kalau ada PowerPoint ke dekat dengan awak, nak tunjuk balik benda-benda tu, boleh tunjukkan pada saya kalau video tu dimainkan balik ataupun kita gerakkan sikit-sikit untuk nak tengok. Boleh. Kalau tak gerak pun tak apa, tak tayang pun tak apa, tapi beritahu saya apa maksud kesantunan bahasa tu. Awak tahu, okey. Ni Lestiza dengan Petronella dan Sulaini tak boleh nak jawab lagi ke perkara ni? Tak ada, saya tak ada, bukannya saya nak paksa suruh jawab juga, bukan. Kalau tak boleh, saya nak kaitkan dengan paparan awak buat tadi tu, di belakang sana tu, bahan-bahan itu memang ada dalam CLO kedua, dia tulis bahan kesantunan bahasa. Itu yang awak kena kuasai. Tahu kepengetahuan itu dan kemahirannya, membina bahan, kalau tak silap saya, dan aplikasi bahan itu. Jadi yang di hujung tu, bila awak buat laman utama tadi tunjuk benda tu, saya rasa itu berkaitan dengan digital. Digital menjadi tapak atau platformnya yang awak interdisciplinary-kan kesatuan bahasa dengan asas pembelajaran digital itu. Dan saya nampak dalam itu cantik, macam-macam benda awak hasilkan. Bagus tu. Itu satu yang bagus, hasil pembelajaran itu. Cuma saya nak tanya tadi, sebab dalam itu banyak cerita tentang kata ganda. Okey? Jadi apa maksud kesantunan bahasa? Okey. Baik, Tuan. Baik. Silakan, Petronella. Kesantunan bahasa ni kan, Tuan, dia terlebih kepada kesopanan dan kehalusan dalam kita menggunakan bahasa ketika kita berkomunikasi. Betul. Sama ada secara lisan ataupun secara dalam tulisan, Tuan. Betul, okey, baik. Kalau begitu, awak memilih satu tajuk topik di dalam kursus kesantunan bahasa itu ialah berkaitan dengan kata ganda. Betul? Tadi awak tulis topik kata ganda kan? Betul ke? Ya, Tuan. Jadi dalam kata ganda tu, boleh awak ceritakan apa aspek kesantunan bahasanya tu di mana? Apa maksud dia bila kita membuat bahan itu untuk kata ganda untuk membantu murid-murid di sekolah nanti belajar. Kita belajar di sini di IPG, kita menyediakan banyak bahan supaya kita tahu nanti di sekolah aku nak ajar benda macam ini. Tetapi boleh ke relatekan kata ganda tu dengan maksud yang Petronella sebut kesantunan berbahasa itu? Tuan, saya cuba jawablah. Boleh, silakan. Pada pendapat saya kan, Tuan, kata ganda penuh ni apabila murid-murid kita memahami kata ganda penuh, mereka boleh mengaplikasikan penggunaan kata ganda penuh dalam komunikasi mereka. Yang seterusnya membuatkan penggunaan maafkan saya. Yang seterusnya menjadikan komunikasi itu lebih sopan
sebab penggunaan kata ganda penuh itu lebih tepat. Itu jawapan Petronella. Petronella, itu jawapan anda ya? Tuan. Ya, Ya. bagus. Saya nak dengar macam itulah. Bila kita membentangkan kata ganda penuh, bukan sahaja kita memaparkan bahan-bahan itu. Jadi kita relate balik maksud. Sebab kita tak tahu, semua penonton tak tahu. Jadi bila hasil pembelajaran kursus, bila Cik Ahmad kata kita kena merungkai tadi tu, bila nak buat big idea, kita tengok CLO pertama tu, kita nak bina bahan kesantunan bahasa. Jadi kita dah faham dah. Salah satu aspek kata ganda kesantunan bahasa, apabila kita berkomunikasi, kita menggunakan kata-kata yang betul. Jadi dalam bahan yang you hasilkan kata ganda penuh, bermakna di situ kita mentionkan salah satu aspek. Kita ambil contoh dalam topik kata ganda penuh, apa akan jadi jika kata ganda penuh itu tidak disebut dengan betul. Baik, kalau saya tanya 3 orang pembentang. Kunang-kunang, pernah dengar kunang-kunang? Pernah dengar kunang-kunang? Listiza, di sana Keningau banyak kunang-kunang dekat pokok pada waktu malam kan? Klip-klip bukan ke kunang-kunang? Betul kan saya kalau saya silap? Petronella, betul ke? Ya, Tuan. Ya. Cuba saya sebut saja. Saya nampak kunang lah terbang dekat pokok tu. Apa perasaan awak? Pelik. Pelik. Jadi bermakna saya sudah tidak menggunakan kesantunan bahasa dengan betul. Sebab kesantunan bahasa dalam konteks kata ganda penuh disebut dengan penuh. Jadi itu satu elemen kesantunan bahasa. Betul? Betul ke Petronella? Betul ke Sulaini? Betul, Tuan. Jadi bila awak menghasilkan bahan pembelajaran digital, awak kena jelaskan. Ambil satu contoh supaya audien tahu. Oh, ini yang diorang belajar tentang kesantunan bahasa. Kesantunan bahasa bukan saja bercakap lemah lembut, bercakap dengan sopan, menghormati orang tua, cara bertutur. Rupanya dalam konteks kita menyebut perkataan berganda pun kena betul. Kalau tak betul, aspek komunikasinya salah. Bila komunikasi salah, bermakna kita belum lagi ada kesantunan bahasa. Jadi inilah tujuan kami membina bahan digital tool yang ada tentang penggunaan bahasa kata ganda penuh supaya pelajar-pelajar kami, murid-murid kami nanti mempunyai kesantunan bahasa. Zoom terus ke situ. Jadi saya pun dah lapang dada tengok dah. Wah, awak faham rupanya maksud ini. Itu sebenarnya yang kita nak. Bila kita kata interdisciplinary, menggunakan kita punya platform digital dan bahannya kesantunan bahasa kita masuk dalam itu. Baru ada maknanya kita punya kefahaman konsep khusus itu. Nampak tak Petronella? Nampak tak Listiza? Nampak tak Sulaini? Nampak, Tuan. Ya, jadi itu sebenarnya saya nak tambah baik. Aspek-aspek lain tadi Cik Ahmad Suhaizan dah sebut. Jadi lepas ini nanti pada semester akan datang, pastikan bila kita membuat interdisciplinary itu, kita tahu CLO ni tadi awak dah senarai, ada semua. Cuma nak memahamkannya. Sebab itu bila kita merungkai satu-satu CLO, dalam kepala kita sudah ingat. Bila diberi tugasan tadi, tahu apa kita nak buat. Ya. Jadi terima kasih kepada pembentangan Petronella, Litsiza dan juga Sulaini. Tanya kepada pensyarah, lepas ini nanti jangan berhenti. Udah tahu, dah dapat maklum balas kami, buat yang terbaik untuk akan datang pula. Boleh ke Petronella, Litsiza dan juga Sulaini? Baik, okey, baik. Boleh, Tuan. Baik, sama-sama. Terima kasih. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel-panel task force atas sesi maklum balas sebentar tadi. Hadirin sekalian, kita beralih pula kepada pembentangan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, iaitu Saudari Julia Elisa binti Zafri, Nur Idina binti Sazlan, Nur Iriani binti Muhammad Kirani, Nur Kamilia Farzana binti Kadir Orman dan Saudari Nur Nabila Nafisa binti Zamanuddin Khair yang merupakan pelajar PSMP Bahasa Melayu ambilan Jun 2021 dengan membawa idea utama iaitu preskriptif dinamik memacu generatif inventif. Majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. InsyaAllah pada hari ini saya bersama-sama rakan seperjuangan saya, wakil dari IPG Kampus Perempuan Melayu akan membuat perkongsian mengenai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Iaitu yang pertama, saya Nur Kamiyah Farzana binti Kadir Osman, pembentang kedua Saudari Nur Edina binti Zazlan, pembentang ketiga Saudari Nurul Sabrina binti Yatri, pembentang keempat Saudari Julia Arisa binti Jafri, pembentang kelima Saudari Nur Nabila Nafisa binti Jamalul Khair. Kami merupakan pelajar dari PISMP Bahasa Melayu Ambilan Jun 2021. Baiklah, yang pertama kita lihat kepada hasil pembelajaran kursus yang perlu kami capai dalam kursus EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran. Dalam kursus ini, terdapat 5 HPK yang perlu kami capai di akhir pembelajaran. Seterusnya, kita lihat pula bagi kursus BMMB 3052 Seni dalam Pendidikan, terdapat 4 HPK yang perlu kami capai di akhir semester kali ini. Jadi berdasarkan kedua-dua HPK yang telah dipaparkan ini, terdapat beberapa pengetahuan dan juga kemahiran yang perlu kami capai dan ketahui sepanjang proses GDP berlangsung. Seterusnya kita lihat pula kepada tugasan pentaksiran berterusan di mana kedua-dua subjek ini, EDUP 3033 dan BMMB 3052 ini telah diinterdisiplinarikan pada semester kali ini. Kita lihat yang pertama, bagi kursus EDUP 3033, kami diminta untuk mencipta satu aktiviti pembelajaran yang bermakna yang dicipta berdasarkan teori-teori pembelajaran, pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini yang mana ianya melibatkan HPK yang keempat dalam kursus ini iaitu membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Seterusnya kita lihat kepada tugasan pertama dalam kursus BMMB 3052, kami diminta untuk menghasilkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna yang dicipta berdasarkan teori-teori pembelajaran, konsep asas dan elemen seni dalam pendidikan yang mana ianya melibatkan HPK pertama dalam kursus ini iaitu menjelaskan teori pembelajaran, konsep asas dan elemen seni dalam pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui rujukan sumber terkini. Jadi jelas di sini, melalui tugasan pentaksiran berterusan yang telah diinterdisiplinarikan ini melibatkan HPK keempat dalam kursus EDUP 3033 dan HPK pertama dalam kursus BMMB 3052. HPK lain dalam kursus ini bukanlah tidak terlibat, tetapi ianya terlibat secara langsung dalam amalan KPPB yang dilaksanakan di dalam maupun di luar bilik darjah. Seterusnya, ini merupakan keyword ataupun kata kunci yang kami keluarkan daripada tugasan pentaksiran berterusan. Kursus EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran telah diinterdisiplinarikan dengan kursus BMMB 3052 Seni dalam Pendidikan ini telah diinterdisiplinarikan, maka tercetuslah satu big idea iaitu prescriptive dynamic memacu generasi inventif. Seterusnya kita lihat kepada essential question, iaitu persoalan yang timbul untuk kami selaku pelajar mencapai big idea tadi. Iaitu yang pertama, bagaimana untuk membentuk preskriptif yang dinamik. Yang kedua, mengapa pentingnya generasi inventif. Yang ketiga, bagaimana melahirkan generasi inventif. Yang keempat, bagaimana membudayakan amalan terbaik dalam pendidikan. Dan yang kelima, sejauh mana amalan terbaik dalam pendidikan ini berupaya menghasilkan generasi inventif. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Saudari Edina. Terima kasih Saudari Kamiyah. Jadi saya teruskan dengan perkongsian tentang model pembelajaran pelajar yang merangkumi 3 aspek. Iaitu yang pertama, aspirasi. Yang kedua, belajar cara belajar. Dan yang ketiga, perhubungan. Jadi pada paparan yang seterusnya akan ditunjukkan dengan jelas bahawa melalui model pembelajaran pelajar ini, kami sebagai pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dan merungkai persoalan penting dalam tugasan. Lihat pada aspek yang pertama, pada saat ini dapat dilihat bahawa terdapat penyediaan poster digital dan kata-kata motivasi oleh pensyarah semasa melaksanakan tugasan tutorial mingguan maupun tugasan pentaksiran berterusan melalui interaksi di aplikasi WhatsApp. Dan penyediaan poster digital serta kata-kata motivasi oleh para pensyarah ini membuatkan kami rasa dihargai dan lebih bersemangat dalam melaksanakan setiap tugasan yang diberikan.
Seterusnya, kita lihat pula aspek belajar cara belajar. Jadi melalui medium Google Classroom, pensyarah sebagai aktivator menggerakkan pembelajaran telah memberi ruang kepada kami sebagai pelajar untuk meneroka sendiri pembelajaran kami. Misalnya seperti yang kita dapat lihat dalam paparan sekarang ni, terdapat tugasan tutorial yang memerlukan kami mencari video berkenaan tajuk yang berkaitan. Kemudian kami diminta untuk mencerap serta menganalisis video tersebut. Dan gambar yang kedua pada bahagian bawah pula terdapat tugasan tutorial yang memerlukan kami untuk mengemukakan pandangan kami. Seterusnya, para pensyarah juga telah memberi maklum balas berdasarkan tugasan tutorial mingguan. Jadi aspek maklum balas ini sangat mempengaruhi kami sebagai pelajar dalam meningkatkan kemahiran kognitif yang melibatkan keupayaan kami untuk menilai semula proses serta kekuatan dan kelemahan semasa kami melaksanakan tugasan yang diberikan. Kita teruskan pula dengan aspek yang ketiga iaitu aspek perhubungan. Jadi paparan ini menunjukkan hubungan yang jitu antara pensyarah dengan kami, pelajar, dan pelajar dengan pelajar. Dan melalui hubungan yang jitu ini, wujudnya komunikasi yang berkesan serta dapat meningkatkan motivasi kami sebagai pelajar untuk kami berbincang tentang isi-isi pembelajaran maupun tugasan pentaksiran berterusan. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Nurul Sabrina. Ya, terima kasih kepada saudari Izina. Seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan model reka bentuk pembelajaran. Yang pertama ialah dari segi rakan pembelajaran yang mana berperanan sebagai pendorong pembelajaran. Bagi rakan pembelajaran ini, kami telah menggunakan proses dan pendekatan kolaboratif yang melibatkan program pengalaman berasaskan sekolah bagi mencari maklumat serta pengalaman yang dapat digunakan dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Seterusnya ialah dari segi pemanfaatan digital. Bagi pemanfaatan digital, kami bagi pemanfaatan digital, kami telah menggunakan resource dan juga alatan digital untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi pelajar, dan kami telah menyediakan sokongan proses pembelajaran menggunakan resource dan alatan digital. Sebagai contoh, telefon Google Meet dan Google Classroom digunakan untuk menghubungkan pensyarah dan juga pelajar dengan mudah pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Selain itu, pemanfaatan digital yang telah digunakan juga telah mendorong inovasi kami untuk menggunakan kemudahan digital bagi pembelajaran bermakna, mencipta pengetahuan dan mengaplikasikan secara inovatif. Sebagai contoh, apabila pensyarah bertindak sebagai penggerak untuk menyiapkan satu tugasan menggunakan kemudahan digital, kami perlu mencari dan menelaah sendiri kemudahan digital yang sesuai untuk digunakan bagi menyiapkan tugasan tersebut, dan tindakan ini dapat menambah pengetahuan baru bagi kami semua. Seterusnya ialah persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang digunakan ialah interaktif dan berpusatkan murid serta melibatkan kemahiran sosial dan juga kolaboratif antara pelajar. Misalnya, kami akan berinteraksi dengan berkolaboratif antara satu sama lain bagi mengeluarkan idea serta mencipta kreativiti bagi menyempurnakan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Baiklah, yang terakhir pula ialah amalan pedagogi. Bagi amalan pedagogi ini, pensyarah telah menyediakan pelbagai pilihan untuk pelajar meningkatkan motivasi dan keterlibatan diri. Kita dapat lihat dalam gambar ini, pensyarah telah melakukan pelbagai aktiviti seperti menjalankan kuis secara interaktif, melakar peta minda, menyediakan soalan melalui tapak Google Classroom dan sebagainya bagi menarik perhatian pelajar untuk melibatkan diri. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Julia. Baiklah, saya teruskan dengan model 3E iaitu pemanfaatan kemudahan digital. Jadi melalui 3E ini iaitu engagement, enhancement dan intention. Jadi melalui model 3E ini kami dapat mengaplikasikannya dalam amalan KPPB dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan memanfaatkan digital dalam proses engagement iaitu kami menggunakan platform seperti Google Meet untuk berbincang mengenai tugasan sekaligus menggalakkan kami untuk bersosial secara aktif. Seterusnya pada peringkat enhancements, kami juga menggunakan platform lain seperti WhatsApp, Google dan sebagainya sebagai medium untuk kami berhubung dan berkomunikasi secara berkesan bagi memperoleh maklumat.
Dengan pemahaman kritis dalam mendapatkan maklumat, kami sekaligus dapat memperluaskan pengetahuan kami melalui buku skrip digital dikongsikan dan disebar luas dalam talian. Dengan ini menunjukkan kami telah memanfaatkan digital untuk berkongsi ilmu dengan pihak luar. Seterusnya, saya teruskan dengan model 3R iaitu Rigor, Relevance dan Relationship yang mempunyai hubung kait dengan 4 kuadran ini yang jelas dibuktikan melalui pengaplikasian kami dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, dalam selnya saya sebagai pelajar telah mendapat pengetahuan dan pemahaman berkenaan setiap kedua-dua tugasan melalui taklimat iaitu kursus MMB 3052 dan EDUP 3033 yang telah diterangkan oleh pensyarah-pensyarah kami. Ini menunjukkan saya sebagai pemerolehan dan hanya guru sahaja yang bekerja. Selain itu, melalui tugasan yang telah diinterdisiplinari ini, kami telah menggunakan platform Google Meet untuk meneroka dan berbincang lebih lanjut berkenaan konsep-konsep yang diutarakan dalam setiap tugasan. Jadi di sini kami sendiri bekerja untuk berkomunikasi antara satu sama lain bagi meneroka maklumat yang dikehendaki dalam tugasan. Dengan ini tercetuslah idea untuk pelajar berfikir dan mula untuk mencari bahan dalam talian seperti jurnal, e-book, flipbook dan sebagainya. Bukan sekadar itu, dengan pengetahuan kedua-dua kursus ini juga kami berjaya menghasilkan poster digital berbentuk komik bagi mengintegrasikan elemen-elemen dalam kedua-dua kursus seperti wujudnya elemen seni visual dalam pelajaran kursus EDUP 3033. Dan akhir sekali, terhasillah satu perkongsian webinar yang dianjurkan oleh kami iaitu saya sendiri berpengalaman menjadi panel untuk berkongsi mengenai amalan KPPB. Jadi di sini saya sudah mula bekerja dan berfikir untuk kongsikan sendiri kefahaman dan pengetahuan saya. Namun pada waktu ini, wujudnya perhubungan antara pensyarah yang menjadi fasilitator atau pembimbing semasa webinar ini dilaksanakan. Hal ini secara tidak langsung saya boleh mengaplikasikan pemanfaatan digital dan pengetahuan saya dalam situasi bukan rutin atau bukan dunia sebenar. Ironinya, kami sebagai pelajar berpeluang menjadi co-designer dan co-learner. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Nur Nabilah. Baiklah, seterusnya kepada kompetisi Global 6C. Seperti kita ketahui, kompetisi Global 6C terdiri daripada elemen-elemen tersebut. Oleh yang demikian, pelaksanaan aktiviti di dalam kelas yang dijalankan telah menerap elemen-elemen tersebut secara tidak langsung. Jadi, antara aktiviti yang dilaksanakan ialah webinar. Jadi, berdasarkan webinar tersebut, kami telah berbincang dan membentuk sebuah jawatan kuasa dalam menggerakkan tugasan itu untuk memastikan kelancaran webinar tersebut. Oleh yang demikian, kami telah mewujudkan sebuah elemen kolaboratif kerana kami perlu bekerjasama antara satu sama lain dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Disebabkan itu, kami perlu mempraktikkan saksian yang baik bagi menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan baik kepada kami semua. Selain itu juga, kami berkolaboratif dengan pihak luar iaitu dengan menjemput beberapa orang pakar untuk menjayakan webinar ini agar dapat berkongsi idea yang lebih meluas. Seterusnya, semasa menyiapkan kedua-dua kerja kursus ini, kami sesama rakan sekelas berbincang untuk menyiapkan tugasan-tugasan tersebut dengan baik. Seperti kita ketahui, tugasan EDUP 3033 serta PMMB 3052 telah diinterdisiplinarikan. Oleh itu, kami sebagai pelajar hendaklah berfikir di luar kotak, kritis dan kreatif agar kami dapat menjawab kedua-dua soalan tugasan itu dengan tepat dengan isi-isi yang mantap menepati soalan. Sebagai contoh, penghasilan kit pembelajaran yang kami perlu menyelesaikan masalah antar grade. Jadi seperti itu, dengan wujudnya unsur seni dalam penghasilan kit tersebut, kit yang dihasilkan itu secara tidak langsung menarik dan dapat menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. Seterusnya ialah penghasilan kit tersebut. Jadi daripada kami berilham untuk menyelesaikan masalah dalam pendidikan bahasa Melayu yang kami lihat semasa menjalani program PBS. Jadi daripada program tersebut kita ketahui setiap murid mempunyai kemahiran serta kelebihan yang berbeza. Oleh itu penghasilan kit itu hendaklah bersesuaian bagi setiap murid tersebut. Jadi itu sahaja daripada kami. Semoga kongsian kami ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Okey. Cik Ahmad, kita satu-satu saja kot ya sebab kita nak jimatkan masa. Boleh Cik Ahmad? Okey, teruskan je Zul. Baik. Okey. Tahniah kepada pembentang kumpulan pembentang daripada IPG Perempuan Melayu.
yang terdiri daripada mana muka-muka ni, buka sekejap saya nak tengok. Tolong saya. Okey, Julia lagi. Siapa lagi? Tak ada mukanya, tak nampak di sini. Julia lagi, siapa lagi? Tolong buka ya. Lepas ni tolong buka. Bila kita nak membentang tu kena ada mukanya nampak lah. Okey, Nurul lagi. Berapa orang yang ada dalam sesi untuk live secara ini selain daripada dalam 4 orang tadi tu, 5 orang di dalam video tu, memang 2 orang aja ke petang ni? Seorang lagi Nur Kamilia. Betul? 3 orang ya? Okey, baik. Saya nak ucapkan sekali lagi tahniah daripada awal sampai ke akhir tadi tu. Awak telah dapat menceritakan pengalaman proses pembelajaran bermakna KPPB tu ya, daripada proses bagaimana merungkai, bagaimana berlaku interdisciplinary antara 2 kursus ya. Lepas itu awak tunjukkan bentuk tugasannya macam mana. Okey, lepas itu ada pula bukti-bukti dengan bagaimana memanfaatkan model-model itu. Jadi jelas terus nampak ke situ ya. Cuma di akhir tadi tak ada aspek kekuatan dan juga aspek yang kita boleh baiki serta cadangan untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Okey, tak apa. Okey, datang soalan lagi. Nurul Sabrina. Baik. Kalau semua tu dah ada, saya nak tanya yang lain. Saya nak zoom terus kepada aspek kedua-dua kursus itu. Bila awak kata awak sudah melalui proses merungkai, ada tahu kemahiran, tahu dia punya pengetahuan dan konsep yang penting dalam itu. Baik. Macam mana awak tahu bahawa awak telah pun, siswa-siswa guru yang 4 orang ni ya, dan juga rakan-rakan dalam kelas tu tahu bahawa awak sudah mencapai hasil pembelajaran kursus. Kalau kita tengok kriteria kejayaan itu, you boleh, saya dapat. So boleh buktikan kepada saya bagaimana anda tahu bahawa anda sudah menguasai hasil pembelajaran kursus. Baiklah, izinkan saya menjawab. Teruskan. Jadi untuk kami menunjukkan keberjayaan kami dalam hasil kedua-dua kursus ini, yang pertama sekali kami telah pun merungkai semasa diberi taklimat tentang perancangan kursus tu, iaitu tentang apa yang perlu dicapai dalam kursus. Jadi apabila kami tahu tentang konsep, pengetahuan dan kemahiran yang ingin dicapai, tercetusnya big idea tu. Jadi melalui big idea tu kami dapat aplikasikannya dalam situasi sebenar yang dibuktikan melalui penghasilan kit tu sendiri. Dan rancangan pengajaran yang menggabungkan elemen-elemen kedua-dua kursus seperti merancang kit tu menggunakan kaedah pengajaran terkini. Jadi di sini kami capai kedua-dua kursus ini, hasil pembelajaran kedua-dua kursus ini iaitu menghasilkan satu kit pembelajaran. Namun bukan itu sahaja, kami juga dapat berkongsi kefahaman dan pengetahuan kami ini kepada pihak luar dengan melaksanakan webinar itu sendiri. Baik, terima kasih Julia. Saya suka kepada awak punya kumpulan ini ya, dan juga pensyarahnya lah ya. Preskriptif, dinamik, memacu generasi interaktif. Betul ke sebutan saya tu? Betul ya? Dia tak, memang umum dan tak ada pun nampak spesifik daripada kedua-dua kursus EDUP 3033 dan juga seni dalam pendidikan itu ya. Jadi you dah boleh kupas seluas-luasnya essential question itu. Bagus yang tu. Okey. Tadi awak kata awak dah melalui kemejadian awak tu sebagai guru ya, untuk menguasai hasil pembelajaran kursus itu. Now, ada perkara yang lebih saya nak zoom lagi. Sebab dalam paparan tadi awak membuktikan dengan bagaimana model-model itu tadi awak laksanakan untuk mencapai hasil pembelajaran kursus. Saya tunggu tadi, saya nak tengok yang spesifik ya. Ada kemudian tu baru nampak last tu sikit ya, siapa yang last membuat dalam video menyebut tentang hasil performance kit ataupun kit pembelajaran itu. Okey. Bagaimana awak melihat kit yang awak hasilkan itu ada kaitan dengan EDUP tugasan dalam pembentangan, kalau tak silap saya CLO keempat dalam EDUP itu, dengan hasil pembelajaran dalam seni dalam pendidikan menghasilkan kit. You nak cerita tu, macam mana you nak sepadukan itu untuk menunjukkan perkaitan di antara strategi, teknik, kaedah dengan kit performance yang you dah hasilkan itu. Boleh cerita? Faham ke maksud saya, soalan saya tu? Faham kan? Cuba fikirkan macam mana. Sebab
Model-model tu nampak buti-buti. Sekarang saya zoom lagi ke dalam sebab hasil pembelajaran kursus dan saya tanya tadi kemenjadian awak dah faham, dah buat tadi, tapi saya nak zoom lagi, detail lagi macam mana antara perkara hasil pembelajaran kursus daripada EDU berkaitan dengan pendekatan kaedah dan teknik tadi nak disepadukan dengan ia membentangkan hasil persembahan kit persembahan yang mengandungi elemen seni visual, yang mengandungi muzik, yang mengandungi pergerakan itu supaya dia tu sangat nampak saling melengkapi dan boleh dijadikan bahan bantu mengajar untuk anak-anak murid you nanti. So macam mana you nak menjelaskannya tu? Siapa tu? 1 minit sebab kita ada satu kumpulan lagi. Ini soalan terakhir saya saja. Okey. Sila jawab. Nur Nafisa. Okey, silakan. Nur Nabila. Jadi daripada sebab ni putus-putus lah Nur Nabila, suara awak tak dengar, tak jelas. dapat melihat perbezaan murid-murid dalam kelas tersebut. Jadi dari dengar tak? Dengar tapi terputus-putus. Okey, cuba lagi sekali. Jawapannya saya nak dalam 1 minit saja. Apa perkaitannya antara daripada isu tersebut tu kami akan menggunakan aktiviti kami untuk menghasilkan buah kit yang sesuai dengan semua murid. Nur Nabila, saya rasa tak jelas lah, saya tak nampak di situ, saya tak dengar. Ada siapa-siapa boleh bantu orang lain? Boleh saya bantu? Silakan. Okey. Sebab Nur Nabila punya tu ada jawapan tapi saya tak dengar sebab line code. Silakan Julia. Jadi penghasilan kit pembelajaran kami ini mempunyai perkaitan dengan seni dalam pendidikan kerana kit pembelajaran kami hasilkan ini dapat menyelesaikan isu-isu yang isu-isu murid yang kurang menguasai kemahiran menulis dalam bahasa Melayu. Jadi dengan kami buat kit pembelajaran ini, kami telah mengaplikasikan elemen-elemen seni. Contohnya saya punya kit pembelajaran iaitu yang disebut sebagai cetusan idea. Saya telah mengaplikasikan elemen seni visual dengan warna-tone warna yang ada dalam saya punya kit pembelajaran. Saya juga menghasilkan satu seni muzik, seni pergerakan, lokomotor dan bukan lokomotor dalam penghasilan kit itu sendiri. Jadi di sini menunjukkan perkaitan antara kedua-dua kursus ini kerana dengan elemen-elemen seni dalam pendidikan yang kami aplikasikan ini secara tidak langsung telah menunjukkan kami ni menggunakan strategi dan kaedah yang terkini iaitu yang memacu murid untuk kompetisi global 6C iaitu kreatif dan sebagainya. Baik. Terima kasih Julia atas jawapan itu. Terima kasih kepada ahli-ahli dalam pembentangan ini. Teruskan usaha, platformnya sudah bagus, permulaan yang sudah bagus, teruskan lagi untuk kita mendalami proses pembelajaran bermakna KPPB ini. Tahniah kepada anda dan juga pensyarah pembimbing. Terima kasih sekali lagi. Kembali kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada panel task force atas sesi malu sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada pembentangan kumpulan keempat. Kumpulan pembentang keempat ini adalah dari Institut Pendidikan Guru Kampus SKEN yang diwakili oleh Saudari Tasmawati binti Arifin dan Saudari Nur Ain binti Muhammad Saidi dari PSMB Bahasa Melayu ambilan Jun 2020 yang membawa idea utama iaitu Guru Inovatif Digital. Oleh itu, saya mempersilakan kumpulan keempat untuk mempersembahkan pembentangannya. Majlis mempersilakan.
pembelajaran dan MTS 3182 pelajaran sukatan geometri dan perorangan data dapat digabungkan secara interdisiplinari. Tugasan 1 IDUP 3063 penulisan akademik 40% dan MTS 3182 tugasan 2 penghasilan research 20% serta tugasan 3 laporan efektif PBS 40% membawa jumlah keseluruhan sebanyak 100% bagi KPPP ini. Kedua-dua kursus ini melibatkan program PISMT semester 3 tahun 2. Tugasan EDUP 3063 mempunyai 2 hasil pembelajaran manakala MTS 3182 mempunyai 3 hasil pembelajaran. Melalui proses merungkai kursus yang digabungkan secara interdisiplinary, the big idea ialah guru inovatif digital. Essential question yang pertama, bagaimana menjadi seorang guru inovatif digital? Kedua, kenapa inovatif digital penting? Ketiga, apakah ciri-ciri guru inovatif digital? Dan akhir sekali yang keempat, bagaimana inovatif digital membantu guru dalam menjalankan proses PPP yang berkesan? Terdapat 7 kemahiran dan 7 pengetahuan yang dapat diperoleh melalui KPPT ini. Bukan itu sahaja, kami juga berjaya mencapai 5 tahap prestasi melalui pelaksanaan KPPT. Melalui tugasan 1 IDUP 3063, kami diminta untuk membina alat pentafsiran yang sesuai. Kemudian kami juga perlu mengaplikasikan kriteria pentafsiran yang sesuai, interpretasi data dan membuat laporan tentang prestasi murid-murid. Penulisan akademik dalam tugasan 1 IDUP 3063 ini dapat membantu kami mengenal pasti isu-isu pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh murid di dalam diri kerja. Seterusnya, bagi tugasan 2 MTS 3182, berdasarkan internet prestasi data-data yang telah kami peroleh dalam tugasan 1 IDUP 3063, kami perlu membina satu digital resource PDP yang kreatif dan inovatif secara berpasangan. Melalui tugasan 3 MTS 3182 pula, kami diminta menyediakan dan melaksanakan satu RPG untuk menguji digital resource yang telah dihasilkan semasa PBS di sekolah. Kemudian, berdasarkan dapatan-dapatan daripada PBS dan komen-komen daripada pihak lain, kami dikehendaki menulis satu laporan refleksif PBS. Berdasarkan carta alur yang dipaparkan ini, kami perlu melaksanakan tugasan 1 IDUP 3063 penulisan akademik, tugasan 2 MTS 3182 penghasilan resource dan tugasan 3 laporan refleksif PBS untuk mencapai the big idea guru inovatif digital. Kami mengaplikasikan W2 dalam peringkat ketiga untuk pelan pembelajaran. Seterusnya, jadwal ini menunjukkan penjajaran konstruktif bagi tugasan 1 IDUP 3063, tugasan 2 MTS 3182 dan tugasan 3 MTS 3182. Bagi model pembelajaran bermakna yang pertama ialah elemen 6C. C pertama iaitu karakter. Berdasarkan pelaksanaan KPPP dalam tugasan 1 dan tugasan 3, kami berusaha mewujudkan peluang pembelajaran melalui pentafsiran yang dijalankan di sekolah PBS dan melalui pencarian maklumat dalam pelbagai platform digital. Kedua, citizenship. Kami menganalisis isu-isu pembelajaran matematik berdasarkan topik penukaran GIPSI melalui pengumpulan data-data dalam sedarai tema pemerhatian dan lembaran kerja. Ketiga, kolaboratif. Kami telah mewujudkan kerjasama dengan pelbagai pihak untuk menjayakan tugasan KPPT ini. Keempat, communication. Kemahiran komunikasi telah kami praktikkan sepanjang melaksanakan ketiga-tiga tugasan khusus KPPT supaya kami dapat memperoleh pelbagai maklum balas daripada semua pihak yang terlibat. Elemen yang kelima, critical thinking, dan elemen yang keenam, creativity juga terdapat dalam ketiga-tiga tugasan khusus KPPT yang dilaksanakan. Kami telah berjaya mewujudkan sebuah digital innovation resource yang kreatif melalui medium pembelajaran Brainspace, di mana DIR ini dilengkapi dengan nota ringkas, pelajaran dan permainan untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran matematik bagi topik penukaran GIPSI. Dan itu, model pelaksanaan KPPT yang seterusnya adalah self learning model atau disebut model pembelajaran pelajar. Elemen yang pertama ialah elemen belajar cara belajar. Kami telah mempelajari ilmu dan pengetahuan sepanjang melaksanakan tugasan. Antaranya adalah belajar untuk mengakses pelbagai maklumat daripada pelbagai sumber, belajar cara menghasilkan inovasi digital, belajar menghasilkan slide PowerPoint yang menarik dan juga belajar membina brosur. Seterusnya, elemen kedua bagi model pembelajaran murid adalah elemen perhubungan. Kami telah berhubung dengan guru-guru dan murid-murid di sekolah secara langsung semasa menjalankan pentadbiran berasaskan sekolah iaitu BBS. Manakala perbincangan bersama rakan sepasukan pula telah dilaksanakan secara atas daya menggunakan platform Google Meet. Elemen yang ketiga iaitu aspirasi yang terdapat pada tugasan 3. Kami telah mengumpul dan menganalisis data-data yang diperoleh, kemudian penilaian serta penambahbaikan akan dilakukan terhadap maklumat-maklumat tersebut. Dan seterusnya itu learning design atau model reka bentuk pembelajaran
pembelajaran. Yang pertama, learning partnership. Kami telah berkongsi refleksi PBS menyalakan sepasukan untuk tugasan 3. Bagi elemen persekitaran pembelajaran, kami telah melibatkan diri secara aktif semasa menjalankan PBS di sekolah, membentang hasil tugasan, membuat penambahbaikan, menghasilkan DIR dan juga menyediakan laporan kajian kes. Seterusnya, kapasiti pedagogi pembelajaran abad ke-21 yang terdapat dalam tugasan 2 dan tugasan 3. Kami telah menggunakan pelbagai aplikasi yang bersesuaian dengan topik pembelajaran yang telah dipilih, iaitu yang paling utama adalah aplikasi Blainspace, kemudian GameStar, Scratch, Live Worksheet dan juga WordWall. Yang keempat, elemen pemanfaatan digital. Kami telah menggunakan aplikasi Google Meet, Google Classroom dan juga aplikasi WhatsApp bagi pelaksanaan tugasan 1 dan tugasan 2. Manakala dalam pembinaan inovasi digital yang terdapat dalam tugasan 2, kami telah menggunakan pelbagai alatan digital iaitu Blainspace, GameStar, Scratch, Live Worksheet dan juga WordWall. Model yang terdapat dalam KPPB adalah 3E iaitu Engagement, Enhancement dan juga Extension. Bagi elemen yang pertama iaitu Engagement, kami telah berfokuskan kepada satu topik iaitu penukaran unit jisim. Kami juga telah mencari dan mengenal pasti isu dalam pendidikan matematik semasa dan terlibat secara aktif sewaktu membentang tugasan 2 dan tugasan 3 bagi khusus MTES 3182. Elemen yang kedua iaitu enhancement, kami telah menggunakan Digital Innovation Resource. Kami juga menggunakan alatan-alatan digital seperti WordWall dan Blainspace. Kami juga menggunakan brochure untuk menunjukkan memang cara penggunaan DIR yang telah dihasilkan. Elemen yang ketiga iaitu extension, kami telah menjalinkan kemahiran luar dan dalam di mana beberapa kemahiran telah diterapkan terhadap penggunaan DIR. Seterusnya, model 3R iaitu Rigor, Relevant and Relationship. Elemen 3R yang pertama iaitu Rigor. Kami telah menilai isu-isu matematik di sekolah. Kami menginterpretasi untuk bentuk kurikulum matematik sekolah rendah. Kami juga bertindak sebagai indikator bagi menghasilkan digital tool yang sesuai dan telah berfikir secara kreatif untuk melakukan kajian kes di macam malam. Yang kedua iaitu Relevance. Kami menyelesaikan masalah sebenar dalam kehidupan seharian yang dihadapi oleh murid seperti menggunakan contoh masalah sebenar di sekolah dan membandingkan pembelajaran dengan rakan sepasukan. Kami juga menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian yang dihadapi oleh murid melalui DIR yang telah dihasilkan. Elemen relationship, kami telah terlibat aktif dalam perbincangan dengan rakan tentang penghasilan DIR dan kami juga diberi peluang untuk bersuara bagi menyatakan kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan terhadap DIR. Penggunaan DIR Blainspace. Pertama sekali, masuk ke laman utama Blainspace. Pada laman utama, klik tombol biru sign in dan klik add a picture. Kemudian tekan sign in with Google dan masukkan email serta password anda. Maka anda terus boleh login masuk. Setelah itu, guru juga boleh membuat kelas. Ini merupakan pelajar-pelajar tahun 4 yang telah menyertai kelas yang kami sediakan. Guru juga akan memberikan kod kepada murid atau hanya dengan share link kepada murid-murid untuk memberi tugasan di dalam Blainspace. Berikut menunjukkan paparan Blainspace. Projek yang telah dihasilkan adalah bagi subjek matematik iaitu Math Unit Conversion. Terdapat 4 bahagian yang telah disediakan. Pertama, kami masukkan nota dalam 2 language. Kemudian juga disediakan pelajaran iaitu cara serta teknik membuat pertukaran unit jisim dengan betul. Yang ketiga, kami masukkan game untuk menguji kefahaman yang mengandungi 2 tahap iaitu easy and hard. KPPB yang pertama membantu murid sekolah mengatasi masalah pembelajaran pertukaran unit jisim. Yang kedua, membuka peluang yang cerah untuk menyertai pertandingan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti murid di samping mengurangkan kos dan pengurusan masa. Dan yang keempat, melatih diri untuk menjadi guru yang berinovasi dan berkemahiran tinggi. Cabaran yang dihadapi pula iaitu cabaran dalam merangkai dan merantai semula standard untuk merancang aktiviti PDPC yang lebih baik. Yang kedua, peruntukan komputer riba yang terhad di sekolah semasa menjalankan pendidikan PBS dan cabaran dalam membina idea kreatif bagi menghasilkan bahan yang sesuai dan menarik. Catatan penambahbaikan yang pertama, membuat penilaian refleksikan diri dan mendapatkan maklumat daripada murid-murid. Yang kedua, memperluas pengetahuan dan kemahiran dan pelbagai aspek strategi PPB. Yang ketiga, menggabungkan lebih banyak bahan daripada pelbagai sumber berkaitan pertukaran jisim. Dan yang terakhir, menyediakan kuis yang lebih menarik dan sesuai dengan tahap murid-murid. Berikut menunjukkan senarai selamatkan diri 6C dan SLM. Kemudian, senarai selamat bagi pemanfaatan digital via model 3E. Dan terakhir, senarai selamatkan diri bagi model 3R. Saja daripada kami.
Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang keempat. Baiklah, saya serahkan sesi ini kepada pandai-pandai task force. Terima kasih kepada moderator dan tahniah kepada dua orang pembentang iaitu Nurul Ain dan juga Tasmawati serta dua orang pensyarah pembimbing. Saya rasa Tasmawati ni biasa kan dalam showcase? Ya, saya pernah ikut juga sebelum ni. Kan sebab macam familiar je nama tu dalam showcase. Baik, tahniah dua kursus yang interdisciplinary antara EDUP 3063 Pentaksiran dan juga MTES 3182 Pengajaran Sukatan Geometri dan Perwakilan Data. Baik, secara keseluruhannya kumpulan ini berjaya menunjukkan bukti-bukti dalam melaksanakan amalan KPPB melalui pengaplikasian pelaksanaan model-model 5 yang diangkat dalam KPPB itu. Baik, satu soalan yang ingin saya tanyakan kepada kumpulan ini sebenarnya berdasarkan kepada dua kursus yang dilalui sepanjang semester, apakah pengetahuan baru yang awak berdua perolehi hasil daripada pembelajaran kedua-dua kursus itu? Baik, terima kasih Encik Ahmad atas saran yang diberikan. Pembelajaran baru yang kami peroleh berdasarkan kedua kursus ni, pelaksanaan tugasan-tugasan, antaranya yang paling utama tu semasa kami melaksanakan pentaksiran di sekolah. Itu merupakan pertama kali kami melaksanakan pentaksiran secara bersemuka dengan murid-murid di sekolah. Jadi di situ kami dapat belajar bagaimana untuk membina lembaran pentaksiran. Dan sebenarnya kami dapat pelajari PBD ni dia tidak berfokus kepada lembaran kerja saja. PBD itu kita boleh laksanakan melalui pemerhatian juga. Sebenarnya ada banyak cara. Kami dapat tahu PBD ini dilaksanakan secara pemerhatian, penulisan ataupun satu lagi melalui itulah senarai semak, semua tu. Jadi itu antara benda baru yang kami belajar. Dan untuk tugasan MTS pula, kami dapat belajar untuk mengatasi masalah pembelajaran murid yang kami telah dapat melalui pentaksiran tu melalui satu bahan bantu secara digital, yang dibina secara digital. Yang mengukur jisim tu tadi kan? Okey. Baik, untuk Ain pula apa pengetahuan baru yang Ain perolehi terhadap kedua-dua kursus ini, Ain? Baiklah, pengetahuan baru yang saya dapat adalah dalam pengaksesan digital di mana saya mengetahui banyak aplikasi yang boleh digunakan untuk menghasilkan satu digital resource yang menarik untuk bagi subjek pertukaran unit. Selain itu juga saya mengetahui bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid dan bagaimana untuk kami mencipta digital yang sesuai bagi mengatasi isu-isu yang terlibat tersebut. Okey. Baik, jadi bila awak belajar, awak dah dapat pengetahuan itu dan terhasilnya satu bahan yang awak gunakan dalam MTES 3182 tu. Jadi macam mana awak nak gunakan, nak buat penyebarluasan terhadap bahan yang dihasilkan itu? Baiklah, bagi memperluas Osom siapa tu? Silakan Tasma. Awak jawab. Salah. Okey, baik. Jadi salah satu cara kami menyebarluaskan pengetahuan yang telah kami peroleh tu, salah satunya semasa di sekolah kami ada berbincang dan berkomunikasi dengan guru-guru matematik di sekolah. Jadi kami ada bertanya dengan mereka apa strategi, pendekatan, teknik semua yang mereka gunakan untuk mengajar matematik di sekolah dan apa bahan yang mereka gunakan, bahan-bahan digital atau bahan-bahan maujud lah yang mereka gunakan untuk membantu masalah atau isu-isu pembelajaran matematik. Jadi melalui situ kami memperkenalkan bahan yang telah kami cipta ni supaya guru tersebut pun boleh gunakan semasa dia mengajar topik penukaran unit jisim tu. Okey, sambunglah. Untuk Ain pula sambung. Okey, baiklah. Bagaimana kami memperluaskan digital yang telah dihasilkan adalah saya telah saya telah berkongsi link-link yang
link-link penghasilan digital kami ni dengan kawan-kawan di sekolah lain juga, dan mereka juga memberitahu bahawa murid-murid ni dapat juga dapat kelebihan daripada digital yang kami hasilkan, di mana dapat menarik minat untuk lebih bersemangat untuk belajar matematik. Sebagaimana kita tahu, matematik ni murid-murid biasanya jarang untuk minat, jarang suka. Jadi bila adanya digital resource-nya, adanya permainan yang disediakan, jadi murid-murid ni lebih berminat untuk buat kelas, buat tugasan mereka. Okey, bagus. Selain daripada itu juga, benda-benda yang awak dah hasilkan itu, maknanya dihasilkan itu untuk penyelesaian dalam masalah matematik itu, bila dah nampak keberkesanan melalui pelaksanaan di sekolah, hasil kerjasama dengan rakan pembelajaran awak itu, boleh patentkan benda itu sebagai satu hak milik, mendapatkan harta intelek, bahawa benda itu boleh diluaskan dan dikembangkan di peringkat yang seterusnya sebagai satu bahan inovasi. So, tahniah, boleh teruskan kecemerlangan yang ada melalui amalan-amalan yang telah dilaksanakan ini. Tahniah juga kepada pensyarah dari IPG Ken atas bimbingan terhadap apa yang telah dipersembahkan pada petang ini. Tahniah buat semua antara kita. Okey, saya serahkan balik kepada moderator. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada panel Task Force atas sesi maklum balas sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya sesi maklum balas sebentar tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan selari di Bilik 2 Showcase Maya KPPB Kluster 4 IPG tahun 2022 pada petang ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Anis Alisha binti Abdullah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Yang Berusaha Dr. Haja Kartini binti Abdul Muttalib, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Yang Berusaha Dr. Haja Rosmawati binti Hamzah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ken, Yang Berusaha Encik Doti bin Asing, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Yang Berusaha Dr. Yusmina binti Muhammad Yusuf, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak. Yang berbahagia Datin Dr. Haja Norshida binti Abu Husin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Yang berbahagia Datin Dr. Haja Rosnina binti Edimin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Yang berusaha Encik Jais bin Cyrus, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Yang berusaha Encik Zulkifli bin Mahayuddin, Task Force KPPB, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Yang berusaha Dr. Ahmad Suhaizan bin Pandak, Task Force Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Yang dihormati Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik ke-44 Kampus, Penyelaras KPPB ke-44 Kampus, para pensyarah, urus setia Bilik 2, para peserta, siswa guru, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas kesudian menjayakan sesi pembentangan pada petang ini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah barangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Saya mewakili pihak penganjur menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sembarang kelemahan dan kekurangan sepanjang kami mengendalikan sesi pembentangan selari ini. Sesungguhnya yang jernih itu datangnya daripada Tuhan Yang Maha Esa, yang keruk itu pastinya datang daripada kekhilafan kami sendiri. Sebelum kita mengakhiri sesi pembentangan ini, suka saya ingatkan bahawa Majlis Penutupan Showcase Maya KPPB Kluster 4 IPG tahun 2022 akan diadakan sebentar lagi. Oleh itu, pihak penganjur berharap agar para penonton masih setia untuk mengikuti sesi majlis penutupan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.